Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kepada para penonton dan rahmati Allah Subhanahu wa taala, apa khabar semua? Kita kembali semula pada Tazkirah Zuhur Masjid Mujahidin dalam bahagian siri ke-6 dan masih dalam tajuk tarbiyah Jangan Dibiar Si Cilik yang dipetik dalam kitab Tarbiyatul Aulad fil Islam oleh Dr. Abdullah Nasir Urwan dan Mau'izatul Mu'minin atau dipanggil kitab bimbingan mukmin ringkasan kitab Ihya Ulumuddin dari Imam Ghazali. Dan hari ini saya ingin berkongsi bab pendidikan anak menurut Imam Ghazali. Baik, tapi sebelum tu saya ingin menceritakan sedikit kisah ringkas Imam Ghazali dan kejayaan beliau. Para jemaah mungkin ada yang mengenali beliau daripada kitab-kitab beliau yang mungkin mereka pelajari kitab-kitab tradisional seperti Minhajul Abidin, Bidayatul Hidayah, Ayuhal Walad, Ihya Ulumuddin dan banyak lagi lah kitab-kitab karangan beliau. Kejayaan beliau dalam mempelajari ilmu falsafah telah menggabungkan antara falsafah Islam dan tasawuf dengan akidah, syarak dan akhlak dan berjaya mendamaikan antara golongan sufi dengan ulama fiqh ketika itu hingga kini. Baik, alhamdulillah. Baik, secara ringkas nama penuh Imam Ghazali adalah Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi. Dilahirkan di sebuah kampung bernama Ghazala di Tusia, Farsi Iran pada tahun 450 Hijriah bersamaan 1059 Masihi, dan beliau wafat pada 505 Hijriah bersamaan 1111 Masihi pada usia 54 tahun. Imam Ghazali ketika kecil lagi beliau mempunyai pengetahuan ilmu usuluddin dan fiqh Syafi'i daripada Syekh Ahmad Ibn Muhammad Ar-Rizqani dan kemudian meneruskan pengajiannya di Jurjan bersama seorang guru Imam Abu Nasr Al-Ismaili dan guru yang paling besar dan berjasa kepada beliau ialah Abdul Ma'ali Muhammad Al-Juwaini, Imam Al-Haramain, seorang teologi Asy'ariyah yang terkemuka pada masa itulah. Dan Imam Ghazali juga pernah memegang jawatan sebagai ketua di Universiti Nizamiyah di Baghdad selama 5 tahun dari tahun 1091 Masihi hingga 1095 Masihi. Baik, sekilas kisah beliau. Bapanya berketurunan Farsi dan merupakan ahli tasawuf. Kehidupan bapanya sangat miskin, namun beliau merupakan seorang pencinta ilmu yang bercita-cita besar. Beliau selalu berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar dianugerahkan putera-putera yang soleh, itu alim dan wara dan faqih dalam agama. Alhamdulillah, doa bapanya Imam Ghazali makbulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kelahiran Imam Ghazali dalam bidang ilmu falsafah Islam yang sukar ditanding ketika itu sehingga mendapat gelar Hujjatul Islam, itu maknanya pembela Islam. Baik, kita sebagai ayah ataupun ibu mungkin didoakanlah ini sebagai satu contoh yang baik yang oleh ayah Imam Ghazali mendoakan supaya anaknya faqih dalam agama, menjadi anak yang soleh dan solehah. Baik, sekarang saya nak berkongsi dalam kitab Tarbiyatul Aulad fil Islam, di mana kata Imam Ghazali dalam kitab ini, Imam Ghazali dalam membiasakan anak dengan kebaikan. Anak adalah amanah bagi kedua ibu bapanya. Hatinya yang suci, bersih itu adalah permata yang bernilai. Sekiranya dibiasakan dan diajarkan dengan kebaikan, anak itu akan hidup dengannya dan bahagia di dunia dan di akhirat. Tetapi sekiranya dibiasakan dengan kejahatan dan dibiarkan seperti mana binatang membiarkan anaknya, maka sengsara dan celakalah hidupnya. Cara memelihara anak adalah mendidik dan mengajarnya akhlak yang mulia. Inilah kata-kata dari Imam Ghazali. Masih dalam kitab Tarbiyatul Aulad fil Islam, ada sebuah kisah yang dimuatkan oleh Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin
Sahal bin Abdullah At-Tasaturi berkata, ketika berumur 3 tahun, aku bangun malam dan melihat bapa saudaraku iaitu Muhammad bin Suwar mendirikan solat. Pada satu hari dia berkata padaku, tidakkah engkau mengingati Allah yang menciptamu? Aku bertanya, bagaimanakah aku mengingatinya? Beliau menjawab, ucapkanlah dalam hatimu sebanyak 3 kali tanpa menggerakkan lidahmu, Allah bersamaku, Allah melihatku, Allah menyaksikan perbuatanku. Aku pun mengamalkannya beberapa malam, kemudian memberitahunya. Beliau kemudian menasihatkan, ucapkanlah ia setiap malam sebanyak 7 kali, bertambah. Aku mengamalkan dan memberitahunya semula. Beliau berkata lagi, ucapkanlah ia setiap malam sebanyak 11 kali. Aku mengamalkannya dan mula merasakan kemanisan dalam hatiku. Setahun berlalu, bapa saudaraku memberitahuku, hafal apa yang aku ajarkan kepadamu dan amalkannya sehingga engkau masuk kubur, ia memberimu manfaat di dunia dan di akhirat. Aku terus mengamalkannya sehingga beberapa tahun dan aku dapati kemanisan itu secara diam. Kemudian pada satu hari, bapa saudaraku berkata kepadaku, wahai Sahal, orang yang Allah akan bersamanya, melihatnya, menyaksikan perbuatannya, adakah ia melakukan maksiat kepada Allah? Jauhilah maksiat. Selepas itu Sahal menjadi antara ulama besar berkat didikan dan ajaran yang diberikan oleh bapa saudaranya yang menanam erti keimanan dan akhlak ya dalam hatinya sejak kecil lagi. Masya-Allah para penonton, begitulah kisah seorang ulama yang bernama Sahal sejak kecil lagi ditanamkan iman dan takut untuk berbuat maksiat atau perkara jahat dan dilatih dari kecil. Kalau anak-anak sekarang banyak bertanya, mudah-mudahan inilah masanya peluang kita untuk menanamkan iman kepada anak-anak dan budi pekerti yang baik. Baik, sekarang saya beralih ke kitab Mau'izatul Mukminin atau dipanggil kitab bimbingan mukmin ringkasan kitab Ihya Ulumuddin dari Imam Ghazali. Baik, dalam kitab ini terangkan pula bab melengkapkan anak dengan budi pekerti yang baik sejak kecil adalah di antara yang terpenting dan amat perlu. Dan saya cuba samarkan kerana ada persamaan yang seperti di atas. Dalam kitab ini menerangkan ayah bersungguh-sungguh untuk melindungi anaknya dari api dunia, maka melindunginya dari api akhirat lebih penting dan utama lagi. Bayangkan tuan-tuan, kalau kena api sikit je kita dah tak boleh tahan, apatah lagi di akhirat tak terbayang. Para penonton, okey, cara melindungi anak itu ialah dengan memberinya pendidikan dan pengajaran yang baik dan membiasakannya dengan segala akhlak dan budi pekerti yang terpuji dan memeliharanya dari pergaulan yang tidak sihat atau tidak baik. Okey, dalam kitab ini juga menasihatkan ayah tidak usah membiasakan anak-anak dengan kesenangan atau kemewahan yang berlebihan atau mengikutkan kemahuan anak-anak dalam serba-serbi kemewahan dan perhiasan diri. Dikhawatirkanlah anak-anak itu akan menghabiskan umurnya berkecimpung dalam menuntut kemewahan dan kesenangan bila ia dewasa kelak, yang mana ini akan menarik mereka kepada kebiasaan yang berterus-terusan. Contohnya mencari harta dunia ni sehingga meninggalkan solat kerana terlalu sibuk. Ini yang dikhawatirkan, dan tidak mengambil berat tentang ibadah solatnya dan hanya mencari harta dunia dan lupa untuk kebahagiaan di akhirat. Seterusnya, anak-anak harus dididik dengan cara-cara dan adab sopan menghadapi makanan. Ini dia terangkan bab mengenai bagaimana anak-anak ni dilatih dululah bagaimana adab orang tu bila nak makan. Yang pertama, jangan mengambil makanan melainkan dengan tangan kanan saja. Kita biasalah melatih anak-anak ambil dengan menggunakan tangan kanan. Kedua, membaca bismillah bila menyuap makanan. Ketiga, mengambil makanan yang ada di hadapannya saja. Dan keempat, jangan tergesa-gesa mengambil makanan sebelum orang lain mengambilnya. Ini bab adab bila ada tetamu. Masya-Allah. Kelima, jangan meliarkan pandangan kepada makanan ataupun meneliti muka orang yang sedang makan. Ni takut tengok lama-lama sangat nanti keluar liur pula. Ni tak adalah, gurau-gurau aja tuan-tuan. Baik, yang keenam, jangan terlalu cepat bila memakan. Pada pandangan saya, khuatir mungkin yang kata orang tua dulu takut tersedak. Baik, ketujuh pula,
mengunyah makanan baik-baik sebelum ditelan. Dan ke-8, jangan terlalu cepat menyuap makanan. Contoh, belum habis dah suap, belum habis suap. Ini bahaya, takut full pula, takut tersedak ataupun tercekik pula ni. Nak telan nanti pasal sumbat aja. Tak boleh lah tuan-tuan dan puan-puan. Dan ke-9, jangan sampai mengotorkan tangan dan pakaian dengan makanan itu. Dan ke-10, membiasakan makan roti tanpa lauk pauk pada setengah-setengah waktu supaya seleranya tidak memandang wajib lauk pauk dalam makanan. Maksudnya pandangan saya itu jangan asyik nak lauk-lauk yang sedap sehingga kan kalau lauk yang tak sedap dah tak nak makan. Ini mungkin ialah pandangan orang-orang lama pun begitu juga. Maka di sini kita sebagai orang Asia, banyakkan kita makan nasi lah. Lauk kita Masya Allah sedap-sedap lah, tapi jangan menjadikan satu kewajipan. Maka di sini kita lebih bersyukurlah apa yang ada, kita tarbiyahkan anak kita supaya apa yang ada Alhamdulillah, dan tidak terlalu macam nak makan terlalu sedap-sedap lah. Kalau sekali-sekala nak makan saya tak ada masalah, tetapi jangan menjadikan satu kewajipan supaya melatih diri supaya tidak mengharapkan terlalu nak yang sedap selalu sehari. Ibu bapa harus membiasakan anak-anak supaya suka mendahulukan orang lain dalam hidangan makanan dan mendidiknya supaya jangan menajamkan pandangan kepada hidangan makanan, dan supaya bersikap bersyukur dengan makanan yang ada dan tidak cerewet. Dan saya dengar dari orang-orang lama mereka menceritakan ketika perang Jepun dulu mereka ada kali tak ada makanan dan makan mereka hanyalah ubi kayu. Bayangkan tuan-tuan perempuan, Masya Allah, berapa lama dia makan ubi kayu. Baik, seterusnya bila anak itu berbuat baik dengan budi pekerti, indah dan kelakuan yang terpuji, maka hendaklah anak itu dimuliakan dan dipuji dan dibalas dengan sesuatu yang boleh menggembirakan hatinya dan dipuji kelakuan yang baik. Kalau ada di hadapan orang ramai, cakap baik-baik. Kalau sekiranya ada orang, kalau tak ada, dengan dia pun cakap dengan dia kerana dia buat benda yang baik, kita puji dia. Kalau nak kasih gula-gula ke atau apa, silakan. Tetapi jika ia terlanjur kelakuan yang salah, dan jangan sekali-sekali memalukan anak itu atau membuka rasa kesilapannya di depan orang ramai, dikhawatiri yang kita mengatakan akan menimbulkan perasaan tindak balas dari anak itu sehingga ia menjadi berani mengulangi kelakuan yang salah itu meskipun diancam untuk didedahkan kesalahan itu kepada orang ramai. Secara hendaklah ia ditegur secara rahsia dan menyatakan bahawa perkara ini, atau maksudnya secara one-to-one dengan baik-baik, dan menyatakan bahawa perkara yang dibuatnya itu tidak patut dibuat oleh seorang. Sepertinya khawatir ada yang meniru, kemudian hendaklah diingatkan agar jangan kembali melakukan perkara yang tak baik tadi ataupun yang salah. Apabila dikatakan orang ramai, kelak kelakuannya akan memalukan dirinya. So antara parent tu dengan anaknya dengan nasihat yang baik, kerana penting sebagai seorang ayah ataupun ibu untuk menasihatkan anak dan jangan sampai memalukan dia. Baik, bila menegur anak, jangan terlalu banyak mencelanya pada setiap waktu, sebab yang demikian akan menyebabkan telinga si anak menjadi tebal, tidak mengindahkan segala celaan itu, malah ia akan terus berani membuat kesalahan, dan segala nasihat yang dihamburkan kepadanya tidak akan meninggalkan apa-apa kesan di dalam hati dia. Ini yang dikhawatiri tuan-tuan perempuan, dah macam dah season gitu. Seterusnya, seorang anak mestilah dilarang dari berbuat sesuatu secara rahsia, sebab tidak ada sesuatu yang dilakukannya melainkan ia yakin perkara itu tak baik diketahui oleh ibu bapanya. Jika sekiranya ia dilarang, nescaya ia tidak akan membiasakan dirinya berbuat sesuatu yang tak baik. Seterusnya, jangan suka membanggakan diri atas rakan-rakannya dalam soal makanan dan pakaian, tetapi hendaklah ia membiasakan anak-anak itu supaya merendahkan diri dan menghormati sekalian orang yang bergaul dengannya, serta berlemah lembut bila berbicara kepada mereka. Dan seterusnya, jika anak pulang atau kembali dari sekolah, maka diizinkanlah kalau macam mereka nak bermain sports ke atau apa, dekat tempat yang dekat padang ke, dekat bola ke, tapi dengan waktu yang tertentu lah yang diberikan oleh ibu dan ayah, agar mereka boleh
berehat daripada penat lelah belajar di sekolah, sebab melarang anak-anak daripada bermain serta memaksanya terus belajar tanpa rehat akan mematikan hatinya dan melenyapkan kecerdasannya serta mengeruhkan kehidupannya. Ha, eh. Akhirnya mereka akan mencuba dengan berbagai-bagai tipu daya untuk melepaskan diri dari belajar sama sekali. Kalau macam sekiranya tidak terlalu strict, anak-anak asyik belajar, dia nak bermain, nanti akhirnya takut dia akan ada tipu daya, dia nak lepas, dia tak suka pada belajar. Itu yang dikhawatiri. Dalam pendidikan Imam Ghazali, dia ada physical exercise supaya anak tu cergas, dan dia dapat sihat walafiat, insya-Allah. Dan seterusnya, anak-anak itu dilarang daripada tabiat suka bersumpah, sama ada benar ataupun bohong, dilarang berbicara kotor ataupun berbual kosong, dan dilarang melaknat, jangan berani mencuri, memakan yang haram, berbuat khianat, berdusta dan memaki, serta dihalangi daripada bercampur dengan orang seperti ini kerana khawatir tabiat itu akan menjangkitinya, ataupun terikut-ikut, takut dikhawatiri. Sewajarnya anak-anak diajarkan bagi menerangkan sebanyak mungkin bukti-bukti kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala kepada anak-anak, ke arah meningkatkan martabat mereka, meresapkan iman dan keyakinan ke dalam hati mereka, dan juga supaya mentaati kedua ibu bapa dan mematuhi perintah guru atau pendidik, dan seterusnya terhadap semua orang yang lebih tua daripada mereka, sama ada dari golongan kaum kerabat sendiri maupun orang luar. Hendaklah ia memandang kepada mereka dengan pandangan penuh penghormatan dan kasih sayang. Baik, pendidikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti diterangkan dalam sebuah hadis, menerangkan adabani rabbi fa ahsana ta'dibi, artinya Allah mendidikku, maka ia memberikan kepadaku sebaik-baik pendidikan. Hadis riwayat Hibban. Begitu pentingnya pendidikan. Contohnya Rasulullah SAW mengatakan Allah mendidik Rasul, maka ia berikan sebaik-baik pendidikan. Maka di sini begitu juga, dan kita tahu Rasulullah SAW ialah kita punya role model, dan kita harus ikuti kerana ia memberikan akhlak-akhlak yang mulia, supaya dapat kita sampaikan kepada anak kita, supaya satu masa nanti insya-Allah mereka menjadi anak-anak yang soleh dan soleha dan anak-anak yang baik, insya-Allah. Baik, sehingga sampai di sini dahulu saya sampaikan pendidikan anak menurut Imam Ghazali. Semoga ia bermanfaat kepada para penonton, dan semoga anak-anak kami menjadi anak-anak generasi yang baik pada masa akan datang, yang dapat berbakti kepada orang tua dan negara. Amin ya rabbal alamin. Disudahi. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dan terima kasih.